Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anwar tak usah bimbang, tak usah risau, tak usah takut. UMNO tak akan berani tarik sokongan. Sekali lagi, Anwar tak usah bimbang, tak usah risau, tak usah takut. Kerana UMNO tak akan berani untuk tarik sokongan. Itu tajuk daripada sabudin.com.net. Terdapat kecenderungan yang ketara sejak kebelakangan ini untuk segelintir penyokong Najib Razak memberi semacam ugutan kepada Anwar Ibrahim dalam kes pengampunan bekas Perdana Menteri itu. Mereka ini tidak ragu-ragu menyatakan Anwar akan menjadi Perdana Menteri terpendek dalam sejarah jika pengampunan Najib tidak menjadi kenyataan dalam waktu terdekat ini. Mudah kata, ia bermakna UMNO akan menarik sokongan sekiranya Najib tidak segera dibebaskan. Beberapa hantaran di media sosial daripada mereka yang diketahui penyokong kuat Najib amat jelas mengenai perkara ini. Malah blogger dalam buangan. Blogger dalam buangan sekarang ni dah jadi pelarian. Raja Petra Kamarudin dalam satu klip video beliau mengatakan penarikan sokongan itu akan berlaku seawal 28 April ini. Tak dipastikan apa relevannya tarik berkenaan. Katanya melalui pengampunan yang diusahakan UMNO terhadap Najib, ia adalah kata dua. Kepada Anwar sama ada memastikannya menjadi kenyataan atau sedia kerajaan perpaduan ditumbangkan. Seorang pemimpin UMNO yang juga penyokong kuat Najib beberapa kali menghubungi saya untuk meyakinkan perlunya Najib dibebaskan dalam waktu terdekat ini demi untuk kestabilan kerajaan dalam jangka panjang. Begitu juga menyebut bahawa Anwar Ibrahim berada dalam kedudukan bahaya jika gagal mendorong atau berusaha ke arah pengampunan penuh Najib Razak. Soalnya, benarkah UMNO berani menarik sokongan? Benarkah UMNO berani menarik sokongan? Secara umumnya, yang pertama ialah kerajaan perpaduan melalui sokongan terbentuk melalui sokongan 148 ahli parlimen, Pakatan Harapan 82, Barisan Nasional 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, PBM 1, PKDM 1 dan Bebas 2. Ini bermakna kalau UMNO atau BN membawa keluar 30 ahli parlimennya kerana marah disebabkan pengampunan Najib tidak menjadi kenyataan, kerajaan perpaduan masih lagi mempunyai 118 ahli parlimen. Jumlah itu sudah lebih daripada majoriti paling minima yang diperlukan untuk mengekalkan kerajaan, iaitu 112 sokongan ahli parlimen. Melainkan jika UMNO memang mahu jadi pembangkang, maka adalah cerdik kalau ia bertindak menarik sokongan itu. Yang kedua, penarikan sokongan UMNO hanya akan berjaya menjatuhkan kerajaan jika ia turut disertai oleh GPS dan GRS. Adakah GPS dan GRS mahu keluar daripada kerajaan? Atau mampukah UMNO meyakinkan Abang Johari, Abang Haji Openg dan Haji Jinor mengikut jejak mereka meninggalkan kerajaan, sedangkan kedua-dua gabungan mewakili Sabah dan Sarawak itu sudah memperolehi banyak manfaat daripada kemurahan hati Anwar sebagai Perdana Menteri? Yang ketiga, penarikan sokongan UMNO terhadap Anwar yang jika diandaikan turut disertai oleh GPS dan GRS, ia hanya sekadar berjaya menjatuhkan kerajaan, tetapi tidak cukup jumlah untuk membentuk kerajaan baru. Untuk membentuk kerajaan baru, mereka mesti mencari PN yang sekarang mempunyai 74 ahli parlimen.
Dalam hal ini, oleh kerana PN mempunyai jumlah ahli parlimen yang paling ramai, kerajaan baru yang mahu dibentuk nanti pastilah akan diketuai oleh PN atau Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Sediakah UMNO berketuakan Mahyadin semula? Walhal sebelum PRU 15 dulu, UMNO jugalah yang menarik sokongan dan menjatuhkan pengerusi PN itu, lalu membuka peluang kepada Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Apakah jika Mahyadin Mat Yassin kembali jadi Perdana Menteri, nasib Najib dan Zahid Hamidi kemudiannya akan jadi lebih baik? Berdasarkan semua itu, meskipun barangkali Anwar terus berdepan dengan tekanan, beliau tidak harus bimbang atau gundah gulana. Kerana UMNO mengikut logiknya tidak mungkin berani atau sedia meninggalkan kerajaan perpaduan ini. Bahkan jika UMNO secara sendirian berani menarik sokongan, Anwar boleh pula mendekati PAS dan bersatu untuk masuk dalam kerajaan bagi mengukuhkan lagi erti dan nilai perpaduan ke arah lebih inklusif. Akhirnya akan melopong, teruslah UMNO terkontang-kanting sendirian sebagai pembangkang. Dalam hal ini, apa yang Anwar perlu lakukan ialah bertindak selari dengan kemahuan majoriti rakyat dalam isu pengampunan Najib. Selain teruskanlah konsisten tanpa kompromi atau mengalah dalam komitmen memerangi rasuah. Ditulis oleh Syahabuddin Husin 13 April 2023 dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya baru saja membaca satu WhatsApp dari kawan yang mana beliau baru saja menonton video dalam channel saya berkenaan dengan Khairi Jamaluddin. Beliau bertanya kepada saya, menurut kamu Khairi Jamaluddin patut sertai parti mana untuk dia survival politik? Pastinya yang pertama dia tak boleh masuk ialah Barisan Nasional UMNO. Jadi Barisan Nasional UMNO dah tolak, MIC, MCA tolak. Jadi sudah 3 parti yang dia tak akan masuk punya lah. Kemudian baru-baru ini ada juga ura-ura di mana PAS juga tidak menolak kalau Khairi Jamaluddin mau masuk dalam Perikatan Nasional. Tapi Khairi Jamaluddin nampaknya memberikan pembayang bahawa dia tidak berminat untuk masuk dalam Perikatan Nasional. Kalau dia nak masuk bersatu, saya fikir tak sesuai untuk Khairi Jamaluddin, kerana pada hemat saya beliau tak serasi dengan Azmin Ali. Jadi sekarang ini satu-satunya peluang ataupun satu-satunya pilihan terbaik untuk Azmin Ali pada hemat saya ialah masuk ke dalam PKR. Kenapa? Dalam PKR ada ramai ahli-ahli ataupun menteri ataupun YB MP dalam PKR yang fikiran mereka seperti Khairi Jamaluddin, terbuka, bersifat sangat bijak dari segi pemikiran. Mungkin dari segi politik, tindakan daripada Khairi Jamaluddin kurang bijak, tetapi fikirannya itu bijak. Jadi dalam PKR ada contohnya seperti walaupun sudah kalah anak kepada Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, fikirannya baik, sangat hebat. Kemudian ada Rafizi pastinya, dan ramai lagi dalam PKR yang fikirannya seperti Khairi Jamaluddin. Ataupun kalau Khairi Jamaluddin nak masuk DAP, saya fikir okey juga, cuma saja kerana terlalu ramai menganggap DAP ini macam-macam lah anggapan. Walaupun dalam DAP ada juga sebenarnya ahli parlimen DAP yang Melayu, tapi banyaklah anggapan yang bukan-bukan kepada DAP.
Jadi mungkin DAP bukan pilihan untuk Khairy Jamaluddin, tetapi sekarang ini saya fikir parti yang mungkin terbaik untuk Khairy Jamaluddin masuk bertanding dan seterusnya untuk menghidupkan semula karier politiknya, untuk dapat bertanding semula di mana-mana pilihan raya. Saya fikir yang terbaik bagi dia, yang paling sesuai, bukan terbaik tetapi paling sesuai untuk Khairy Jamaluddin ialah PKR. Saya fikir dia ada chemistry yang baik dengan Rafiz Ramli, ada chemistry yang baik dengan MP daripada PKR yang lain. Walaupun saya bukan ahli PKR, jauh sekali saya paci kepada Anwar Ibrahim. Jauh sekali Anwar Ibrahim tu paci saya, tak ada kena-mengena. Tapi secara logik akalnya, walaupun saya tidak, bukannya saya mentakzub kepada PKR atau Anwar Ibrahim, tidak, tapi secara logik akalnya, bila dibuat analisis data, keserasian, cara berfikir, visi, misi dan banyak lagi yang dipertimbangkan, saya fikir PKR yang terbaik untuk Khairy Jamaluddin. Kalau dia masuk PKR, tahniah diucapkan kepada PKR, juga tahniah diucapkan kepada Khairy Jamaluddin. Saya fikir Khairy Jamaluddin masih lagi boleh memberikan to give something to the nation. Dajo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye bye.